Rumah dia besar. Dia punya apa? Dia takut dia. Dia besar. Jadi orang ni tak ramai lah insyaAllah. So mungkin samanya Alhamdulillah syukur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir bi fadlil faid. Saya dah beritahu tadi ya? Dah, okey. So insyaAllah hari ini bukan ceramah Palestin. Yang pertama nak kena bagi beberapa poin tu. Bukan ceramah Palestin. Sebab kalau ceramah Palestin saya kena cerita dia punya background, saya kena cerita dia punya apa kisah di sebalik peristiwa di Palestin, apakah signifikan yang paling kita dan sebagainya. Kalau yang tu insyaAllah siapa yang ada tahun lepas, saya percaya Dr. Hafizi dah kamu banyak kan benda tu, dan apa saya tak cerita di sini lah. Sebab kalau cerita yang tu saja insyaAllah akan ambil masa yang panjang, tak sempat nak cerita pengalaman. So kali ini tujuan kita berkongsi adalah berkongsi cerita apa yang berlaku di Gaza sekarang, apa yang ada di sana, keadaan di sana, dalam point of view kita lah. Saya rasa saya sama je dengan audiens yang kat sini. Tidaklah maknanya bukan pakar dalam isu Palestin, bukanlah maknanya aktivis Palestin sangat sebenarnya. Sebelum ni pun kalau saya jumpa dengan orang Belfast, saya jadi driver Dr. Hafizi dia. So dengan cerita daripada dia, dan Alhamdulillah diberi, tapi tahun ni diberi kesempatan untuk pergi sendiri ke Gaza, dan saya rasa bertanggungjawab lah untuk share sama-sama apa cerita di Gaza dan kenapa kita perlu terus menerus bantu, dan apakah mungkin benda-benda yang kita boleh belajar dari situ untuk kita punya life sendirilah. Okey, so Alhamdulillah saya diberi peluang untuk pergi ke Gaza bersama dengan rombongan Aqsa Sharif. Aqsa Sharif adalah sebuah pertubuhan yang fokusnya adalah Palestine issue di Malaysia, dan diketuai oleh pengurusinya Dr. Hafizi Muhammad Noor. Siapa yang kenal beliau tahun lepas di sana sini, beliau adalah pengurusi Aqsa Sharif dan ketua misi ni lah. Yang kedua adalah Dr. I.R. Selamat Alimai. Beliau merupakan ahli lembaga pemegang amanah Syarif, dan semasa di sana dan beliau juga berperanan sebagai ahli. Seterusnya Ustaz Kamul Zaman Ibrahim. Beliau adalah pegawai eksekutif di Aqsa Sharif dan bertindak sebagai perhubungan raya lah. Dan kemudian saya sendiri semasa itu merupakan timbalan Presiden Ikram. Sudah satu lagi lah. Alhamdulillah beberapa hari yang lepas telah melepaskan jawatan timbalan Presiden Ikram, dan sebab ada pemilihan yang baru Okey. So jadi misi ini adalah misi Board of Directors Aqsa Sharif untuk pergi sana setelah beberapa tahun melaksanakan projek di Gaza, dan pergi dan audit. So misi itu sebenarnya not really membawa bantuan, bukan yang utama, bukan bawa bantuan, tapi pergi audit, tengok dan memastikan duit yang diberikan, disampaikan oleh semua rakyat Malaysia sampai ke apa yang kita intended dan tidak ada kurang sedikit pun. So Aqsa Sharif punya misi ataupun bukan misi, vision adalah supaya setiap duit yang dibagi itu 100% pergi ke sana. Jadi kalau boleh kos-kos pengoperasian tidak ambil daripada duit yang diberikan oleh rakyat Malaysia sekalian. Okey, so I think ada juga saham-saham kita yang ada di sini, sebahagiannya di sana nanti Okey, saya pergi ke Gaza Strip, specifically di Gaza Strip. Kalau boleh tengok ada box tu. Boleh nampak. Okay. Ini Gaza Strip yang dekat bawah tu. So kalau nak tengok lebih besar, kita tengok peta yang kecil ni. Nanti Israel occupied Palestine. Asalnya Palestine lah, the whole thing is Palestine. Occupied Palestine sejak tahun 1948. Kemudian dikembangkan sehingga this is last kali 1973 punya peta.
So, Palestin kalau dari segi fizikalnya tinggal 22% daripada tanah asal dia. Yang lain tu 78% lagi diduduki oleh Israel. Bahkan sebenarnya kalau kita tengok di West Bank tu, kalau peta yang terbaru, sebenarnya kedudukan penduduk Palestin lebih kecil daripada peta border tu. Ini border atas map je lah. Border yang ada wall tu dah dimakan sikit lagi West Bank tu. Kemudian dipisah pecah-pecah lagi. So jadi kalau disebutkan dalam kata negara tumpuk-tumpuk. Sebab dalam West Bank tu from one kampung to another kampung you have to go through Israel punya checkpoint. Dalam negara yang kononnya negara Palestin lah, yang sekarang ni kalau kita nak bincang tentang two state solution dan sebagainya, itulah yang menjadi contention atau menjadi satu pertemuan yang besar. Okey, so saya pergi ke Gaza Strip yang di sebelah sana tu. Gaza Strip ni a very small place. Kalau daripada ujung sampai ke ujung tu sebenarnya 40 km je. Tak besar pun. Tapi dalam tu ada 2 juta orang. So, besar banyak. Besar dalam pasport. Ada 40 km. Besar entry lah. Mungkin. Tapi ada 2 juta kan. Orang Northern Ireland ada berapa? 1.8 million. For the whole of Northern Ireland lah. Saya bayangkan sebab saya dari Cardiff, Wales. The whole of Wales tu ada about 2 million people dan ada about 6 million sheep. Jadi dia masuk dikecilkan semua orang tu dalam mungkin daripada Swansea ke Cardiff dia dan kedudukan tu. So kalau disebutkan this is one of the most kepadatan penduduk paling tinggi di dunia di Gaza Strip ni. Okay. So sekarang ni kalau kenapa pergi Gaza Strip, kenapa tak West Bank, pada orang itu kan. So sekarang ni Gaza Strip dari segi fakta yang kita boleh tengok dari sejarah, 1948 diambil alih oleh Mesir. Masa tu bila Israel mula menduduki the whole of Palestine, Gaza Strip tu sendiri di bawah tentera Mesir. 1967 bila perang tu kemudian diambil alih oleh Israel kembali, termasuk semenanjung Sinai yang semula. And then lepas 1973 ada Oslo Accord yang diserahkan kembali Sinai kepada Mesir. Tapi Gaza Strip masih di bawah perangkan Israel. Dan Israel hanya keluar daripada Gaza walaupun ada sedikit macam dipanggil ada authority sedikit lah dibagi kepada orang Palestin. Tapi mereka hanya keluar pada 2005. Dan bila 2006 ada pilihan raya yang first time, pilihan raya yang tidak diganggu oleh Israel dan Hamas, harakah apa ni? Hamas tak ingat nama panjang dia. Hamas menang dalam pilihan raya legislatif dan mereka mentadbir Gaza sejak daripada itu. Kemudian start daripada 2007 bila Israel tidak mengiktiraf Hamas, mereka block the whole Gaza Strip ni. Dia apa ni? Tepi ni semua ni ada dinding lah ni. Double border, fence and buffer zone. Kalau tengok kan ni. Satu ada fence yang kita tahu tinggi dia lebih kurang 18 kaki. 18 meter. Sorry, saya kira. Nanti kita tengok tinggi wall tu dalam salah satu slide tu. Kemudian ada satu buffer zone, 1 kilometer besar dia buffer zone tu dengan wall tu. So this buffer zone lengkap dengan apa namanya tu, sistem rifle automatic yang dipasang, yang ada sensor semua. So kalau ada benda dekat dia dalam 1 mile 1 kilometer tu, kita tembak terus. Binatang ke, orang ke apa ke, memang tembak. Kalau dalam situ. So, jadi maknanya kalau nak kira, dia makan 1 kilometer lagi daripada kawasan Gaza ni. Dah kecil. Dia buat fence tu, dia makan lagi 1 kilometer. Alright. Now, di Disember 2008-2009 yang tadi kita tengok video tu, serangan ke atas Gaza, bombardment yang membunuh lebih daripada 1,300 orang dalam masa 21 hari. Kemudian sejak daripada itu masyarakat antarabangsa mula mengambil peduli ataupun mula memberi perhatian yang lebih besar terhadap Gaza punya plight.
and kita tengok apa ada land convoy dan sebagainya kan. So masa 2010, tahun 2010 Mavi Marmara, I think most of us tahu tentang apa ni, flotilla tu kan, yang sebagainya datang daripada UK, daripada tempat-tempat lain. Yang last apa, kapal yang besar tu Mavi Marmara daripada Turki, dan kemudian kapal tu cuba nak reach Gaza, di apa, hijack by Israel punya army, dan ada 9 orang syahid dalam tu daripada itu kan. Kemudian tapi peristiwa itu membuka mata yang lebih besar lagi, dan menyebabkan selepas tu Rafah border antara Gaza dan Mesir mula dibuka, tapi dibuka sikit je lah, dibuka terhad sejak daripada itu. Kemudian land convoy berjalan daripada 2010 silap, bukan 2011, 2010 bulan September, Viva Palestina 5. Yang ini Aqsa Sharif mula terlibat, menghantar, masa tu kita hantar 3 apa ni, van loaded barang-barang, drive daripada London ke Gaza lah. So drive sampai ke Latakia di Syria, kemudian naik ferry ke Mesir dan masuk ikut Rafah. Seterusnya Aqsa Sharif hantar satu lagi misi 2011 bulan Ramadan, misi Aqsa to Gaza 2. Yang ni bawa bekalan makanan semua, bawa 11 orang pergi. Boleh baca dia punya, ada bulletin tu laporannya. Dan kemudian 2011 misi Board of Directors Aqsa Sharif pergi, dan saya dijemput sekali untuk pergi dalam rangka untuk belajar lah. Okey. So ni saya tak cerita panjang sangat. Objektif misi ada 2. Pertama audit tadi saya sebut, dan kemudian nak buka pejabat Aqsa Sharif. Kita buka sebab projek dah makin banyak ke sana, nak kena constant monitoring, dan juga supaya memastikan projek berjalan dengan baik lah. So saya pergi 23 hingga 26 Januari 2012, which is 4 hari saja. Kenapa 4 hari? Kenapa tak seminggu kan? Dah lama pergi jauh tu, pergi dah seminggu. Masalahnya adalah kebenaran untuk masuk Gaza diberi oleh Israel, diberi oleh Mesir. Kita nak masuk daripada sempadan Mesir ke Gaza tu, Mesir yang bagi. Mesir yang tentukan korang boleh pergi 4 hari, which is korang boleh keluar daripada border kita orang dan kena balik within 4 days. Kalau kami terlepas masuk tu, susah nak masuk balik kan. Jadi kena guna diplomatik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sempat jugalah masuk balik. Okey. So saya pergi daripada London pergi ke Cairo, kemudian daripada Cairo pergi ke Rafah crossing, dan masuk ke Gaza. Okey, ini beberapa projek. Just 3 projek ni yang saya nak highlightkan. Yang lain nanti kita just go through je. Pertama, Kilang Roti Palestine Friendship Bakery di Gaza City. Ini projek kita yang paling besar lah, bernilai about 630,000. Bukan apa, maksudnya hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia lah. Kemudian projek Tenaga Lembu about 145, and the last one is Aquaculture project, startup dengan 12,000 ringgit. Okey, ni yang lain saya tak ada cerita dah Saya laju-laju je. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya terus. Okey. Beberapa NGO sana lah, kita engage dengan beberapa NGO sana. Tadi apa, Islamic Society of Jabalia, Islamic Society of Jabalia, kemudian Fatwa, ni gerak apa macam NGO pemuda, Rawafid Association, Masail Amal. Yang ini NGO wanita. Dan Al-Quran ni pun NGO wanita juga. Okey. So cerita-cerita pengalaman daripada Cairo ke Rafah. So daripada perjalanan kami bermula 23 hari bulan pagi tu. Saya datang lebih awal, lagi 3 orang datang dari Malaysia kan. So mereka datang lambat sikit, dan saya tunggu mereka di airport, and then kami terus berjalan lah. Dalam gambar ni, ni adalah Dr. Selamat Aliman. Ini adalah Dr. Hafizi yang kita jumpa di sini dulu. Ini saya lah. Ini adalah Mr. Kamal. Dia merupakan ejen yang menguruskan perjalanan kami semasa di Mesir dan masuk ke Gaza. Okey. Ini bila dah sampai, ni perjalanan kami daripada Cairo ke Rafah tu sepatutnya mengambil masa lebih kurang 4 jam, sebab dia lebih kurang 400 km saja.
Tapi we have to go through more than 20 military checkpoints sebelum sampai ke Rafah tu. Mereka nak pastikan maknanya tidak ada tak mudah lah sampai ke Rafah tu. And we have to stop almost tak dah semua tapi ada beberapa yang kami memang stop dan check dan sebagainya. Alhamdulillah tidak menghadapi masalah besar, tapi kerana banyaknya sekatan tu we took about 9 hours daripada Cairo tu ke Rafah crossing. One thing interesting about Rafah crossing adalah di bawah jurisdiction EU in terms of pengendalian dia. Dia bukan even di bawah Mesir sendiri. Memanglah di bahagian Mesir dah jaga, kemudian bahagian Gaza, orang Palestin dah jaga. Tapi in terms of jurisdiction yang membuat polisi-polisi di situ EU. Okey. European Union Okey. Kemudian kami sampai di sebelah Rafah. Disambut oleh yang depan ni adalah wakil yang Asal Sharif, pejabat Asal Sharif di sana. Kemudian banyaklah TV-TV yang ambil video, ada gambar kami sampai. Kemudian kami disambut di VIP punya landing area. Alhamdulillah. Yang di tengah-tengah ni adalah Presiden Islamic Society of Jabaliyah, yang banyak sekali kami buat projek lah dengan mereka. Yang tadi projek 3 yang besar tu dengan mereka ni. Alhamdulillah dapat bunga seorang satu, tapi tak boleh bawa balik. Okey. Seterusnya, okey. This is our first view of ingatkan kembali masa saya secara personal bantu hantar this van daripada London dulu, Viva VP5 yang saya sebut tadi, Land Convoy tu. Ini salah satu daripada van-nya. Ada about 50 vans. Obviously yang ni bukan dari Malaysia lah, daripada N3. Kalau tengok ni ada, this is nama-nama orang yang menginfak van ni, tapi tak ada nama orang Muslim lah kat sini. Mungkin next time agaknya VIC ke lah, kena ada lah nama kat sini kan. Okay. So this was driven by orang Belfast. Kami sempat jumpa dengan diorang. Actually diorang bawa 3 atau 4 van loaded semuanya dengan ubatan, dengan bantuan masa itulah. Okay. Masih ada semua. Okay. Alright. Kemudian alhamdulillah sampai di sana we went for dinner and then kami diberi makan ayam bakar. So masa tu kita kata, mewah juga orang dekat Gaza ni kan, bagi makan ayam bakar semua. Rupa-rupanya makanan macam tu reserve for tetamu saja. Kami tanya, tak mahal ke ayam ni semua kan? Memang mahal. Ayam ni hanya boleh diimport dari Israel saja. Dan harganya $8 1 kilo ayam. So memang dia orang kalau ayam tu jarang betul lah. So alhamdulillah banyak masa tu. Yalah kita punya perut Melayu kan, portion besar kan. So alhamdulillah tak habis. Dan mereka pack dari elok. Dan malam tu ada keluarga miskin yang dapat makanan besar, alhamdulillah. Seterusnya kami dijemput untuk bertemu dengan His Excellency Ismail Haniyah, Perdana Menteri pihak kuasa Palestin di Gaza. Ni pertemuan di rumah beliau. Ruang tamu beliau ni very simple ruang tamu. Kalau Arab memang suka duduk macam ni kan. Masa tu kami jumpa dengan beliau, kami turut berjumpa dengan satu lagi NGO dari Malaysia, gabungan Yapim. Ada Muslim Care situ dan beberapa gabungan lagi lah yang di bawah Yapim. Mereka datang untuk pelaksanaan masjid, pelaksanaan pembinaan masjid. Maksudnya ada orang datang sini kan? Tak sempat sebelum tu ada orang tua itu. Alhamdulillah Perdana Menteri Ismail Haniyah sangat gembira lah dengan orang Malaysia dan mereka. Beliau mengucapkan terima kasih dan beliau merasakan bahawa orang Malaysia ni memang family lah dengan beliau. Antara negara-negara, banyak negara yang sering datang, sering beri bantuan adalah orang Malaysia. Of course Indonesia juga, Malaysia lagi banyak kot. Kami sempat bertemu dengan brothers daripada Indonesia, dari Mercy. Mereka duduk di sana about 1 year
membina hospital. Dan ada 11 orang maksudnya yang sedang buat hospital 100 bed. Dan kat sana dah nak siap lah. Bujang-bujang semua, kecuali seorang dah kahwin dengan orang lain. Kalau kami stay lama pun agaknya yang begitu juga. Okey. Sudah ni gambar kenangan. Saya sempat sampaikan hadiah kepada family Prime Minister daripada sebahagiannya adalah hadiah daripada Kerajaan Malaysia di UK lah. Especially yang perempuan, dia memberikan hadiah, tudung sebagainya untuk dia. Untuk dia tak ada. Oh, saya lupa. Lupa nak pakai ni. Yang ini special sikit sebab diberi hadiah oleh Prime Minister. Ada dia punya sign. Jadi tak dapat kat kedai lah. Kalau nak kena pergi. Over private body. Habis zaman Nabi tak dapat. Okay. Alright, the next day, ni malam. The next day kami officiate pembukaan pejabat Syarif. Kami punya plan dalam masa tu nak panggil beberapa wartawan lah untuk bagi tahu bahawa Syarif ada pejabat. Itu je. Tapi alhamdulillah sebab semalamnya kami jumpa dengan Prime Minister. The next day tu Prime Minister mengarahkan salah menteri yang bertanggungjawab untuk kebajikan pergi officiate the program. So we were quite surprised. Dr. Ahmad Al-Qurb ni menteri Kebajikan Sosial dan Tenaga Buruh. Dia datang, masa ni dia tengah kata beliau menteri-menteri lain sedang ada kabinet punya meeting. Dan dia lari sekejap, Prime Minister suruh datang juga. So kami macam terkejut juga lah, tiba-tiba dia datang kan. So dengan wartawan yang banyak semua, alhamdulillah. But insyaAllah it's an honour lah for him to come, for us lah, it's an honour for him to come. Ini merupakan hadiah daripada pihak Asas Syarif, gambar-gambar previous mission yang ke Gaza. Kalau tuan-tuan perempuan perasan, gambar saya tak ada sebab saya ambil gambar. So most gambar tak ada lah, kerana saya pegang. Okey, ini wakil-wakil daripada beberapa persatuan yang datang di pitch project. So diorang very smart maknanya setiap projek kalau projek-projek charity mereka akan datang ke kerja. So masa kami ada tu diorang pitching lah. Diorang kata projek ni perlukan bantuan sekian, kenapa, apa signifikannya dan sebagainya lah. So banyaklah kertas kerja yang dibuat balik dan kita go through lah mana satu yang kita perlu berikan pendapat kepada perempuan. Okay. So the next agenda on the second day adalah kami dijemput oleh Islamic Society of Jabaliyah (ISJ) untuk menyampaikan bantuan kepada orang miskin. So dalam gambar ni ada 3 benda yang dibagi kepada orang miskin. Yang pertama adalah roti. Roti kalau kita panggil roti Arab lah. Roti Arab kan. Kemudian dalam ni ada ikan frozen fish. Dan ni adalah cheese. Makanan roti mereka cheese dengan roti. Kan Arab cheese dengan roti lah. Okey. So these benda-benda yang dibagi ni merupakan produk daripada 3 projek yang tadi yang saya sebut tadi. Projek kilang roti, kandang lembu, hasilkan susu dan kemudian itu cheese, dan juga aquaculture project. So this project are very sustain, dan juga dia yang pertama dia beri makan dan dijual. Roti semua tu dijual dengan harga yang lebih murah daripada harga luar, harga biasa. Barang di sana, for your information, barang di sana sangat mahal sebab control by Israel lah. So bahan mentah semua dia kontrol harga, dia main-main harga kan. Jadi mahal semua benda. Roti kalau sebelum ni kena import daripada Israel dan sebagainya, tapi alhamdulillah sekali ni boleh buat sendiri roti. Jadi kilang tadi tu berjual dengan harga yang murah, mendapat untung. Mendapat untung, yang untung tu boleh dibagi pula kepada orang miskin,
Dan dalam masa yang sama dia menghasilkan ada lebihan-lebihan yang selalu dihasilkan untuk dibagi pada orang miskin. So dia self-generating punya projek. Dan then beri kerja pula kan pada orang-orang di sana dan sebagainya. So these are very good project lah. Very good untuk kita teruskan dan kita kembangkan. So masa ni, ni dah kami semua cubalah. Unfortunately, it's not to our liking lah. Roti dan cheese tu bukan selera kita, jadi tak kena lah. Tapi alhamdulillah, sedap lah juga kan. Okay, ni antara penerima lah. Penerima mereka orang miskin Okay, kalau tengok kan, kita kalau tengok gambar ni, apa salah orang miskin ni? Orang muda-muda kan? Macam takkanlah dia bagi tak kerja, takkanlah tak berusaha untuk mencari nafkah kan? Tapi the bad thing dekat situ adalah 80% daripada mereka adalah jobless. 80%. Orang di UK 17% pun dah kecoh kan. Tapi dekat sana 80%. Kenapa tak ada kerja? Sebab sekatan tu lah, tak ada barang-barang boleh masuk, raw material tak boleh masuk. Kalau dulu mereka agak bebas untuk pergi ke occupied territory di luar daripada Gaza tu untuk bekerja kilang dan sebagainya kan. So kilang-kilang tu mereka tak boleh pergi. In fact kilang-kilang yang dalam pun tak boleh beroperasi. Ada satu benda yang pada saya funny yang diorang cerita adalah antara 27 benda yang boleh diimport ke dalam Gaza adalah kapas untuk buat baju, cotton. Boleh buat baju, kilang pun boleh produce baju, tapi tak boleh ekspor. So tak guna lah. Kan kilang it's not an industry yang boleh sustain kan. So dia sengaja macam tu. Dia kata kami dah bagi dah barang mentah semua kan. Kenapa kamu tak majukan? So gitu kan. Okey. Antara penerima dia. Ini ikan-ikan tadi dah, frozen fish. Roti. Okey. Yang sana. One thing interesting about anak-anak di kat sana adalah mereka sangat teratur dan beradab. Walaupun orang miskin apa semua, tapi kalau kita bagi something, kami ni always bawa gula-gula coklat dalam poket dia. Jumpa budak-budak je akan bagi kan. So mereka terima tu memang very tertib. Dia akan terima satu-satu, dia tak minta lebih. Ada sekali tu saya jumpa dengan budak-budak, saya bagi satu, lari, dia cakap terima kasih, dia lari. And then dia datang dengan 7 orang lagi kawan dia. Tapi yang saya interesting ni, kawan-kawan tu dia tunggu je. Dia tak minta. Dia tunggu je. Kita pun faham lah kan. Maksudnya dia tak, maksudnya tempat yang coklat susah lah jumpa kan. It's a luxury to them. Tapi dia tak beg. Itu saya punya pemerhatian lah. Mereka tak beg untuk something. Mereka ada dignity and pride. So pada dia, kalau orang bagi, alhamdulillah, terima kasih sebut, terima kasih dan sebagainya. So sangat penting lah mereka bagi saya. Okey, kemudian kami pergi ke pejabat ISJ tadi, Central of the Balia. Actually pejabat ni tadi kami bagi penyampaian bantuan tadi tu dekat belah bawah sana ni, dekat belah bawah bangunan ni. Okey. Okey, di sebelah pejabat tu ada satu masjid yang dia punya menara kena tembak. Kami mula-mula ingat ini macam Israel tersalah tembak lah, apa tembak menara kan. Bukannya ada orang kat situ, kami fikir begitu. Tapi sepanjang perjalanan kami berjumpa lagi 3 lagi masjid yang ditembak dia punya menara. So macam dia memang sengaja lah. Dan dia memang target. Susah lah nak tembak menara kan, tapi dia target benda tu, nak jatuhkan lah. And mereka di sana sengaja tinggalkan sebagai peringatan bahawa inilah kejahatan Israel. Sehingga kan bukan hanya dia bunuh manusia, tapi syiar, menaranya adalah syiar kan. Palestin pun dia nak hancurkan juga. Okay, next. Okay, ni gambar tadi. Nampak tak ni? Ada nyamuk, ada lalat dekat saya punya kamera. Nampak?
ini adalah drone. Drone ni unmanned aircraft yang sentiasa ada di atas kepala kami sepanjang 4 hari di sana. Memang sentiasa ada. So drone ni bawa misal. Anytime kalau dia rasa macam nak tekan dia petang, dia tekan je lah petang dan terus tembak. In fact, salah satu daripada malam yang kami ada sana tu, satu kilang pembungkusan ubat ditembak, 2 orang mati masa tu. Kami tidur lah, masa tu tak perasan. Tapi besoknya dia bagi tahu ada yang mati kan. Dengan drone je lah. Alhamdulillah tak sempat jumpa fighter plane lah masa tu. Tapi diceritakan oleh orang di sana, sometimes this drone dia jatuh dengan tiba-tiba, habis bateri. Bayangkan drone dengan misal dalamnya jatuh meletup kan. So Israel kata it's not our fault, dia terjatuh. Sometimes we question that mungkin itu dia sengaja sebenarnya. Bukan dia shut off gitu. Okay. So jadi siapa saja boleh kena menjadi mangsa drone ni lah. Anyone, setiap orang dan di semua tempat dan setiap masa. Banyak tak drone kalau dari segi frekuensi agak? Kami pernah nampak sampai 2 lah. Tapi sentiasa ada. Setiap hari? Setiap hari. Siang dan malam. Dia monitor. Dia ada kamera yang ni kan, yang bawah. So mereka okay. Kemudian ini di pejabat kami Society of Jabalia ISJ. Alhamdulillah we were nak buat audit kan. So tengoklah pejabat. So mereka pun mentang-mentang semua. Alhamdulillah very good in terms of dia punya pelaksanaan projek tu very good. Semuanya sistematik. Filing system yang kalau mereka minta kami macam cuba tanya apa-apa, cuba sebutkan nama orang yang beri derma, ke mana duit dia pergi, betul kan? So kita cuba trace satu mereka boleh keluarkan dengan agak mudah. Boleh carikan komputer semua, okey ni. Bahkan macam projek anak angkat dan sebagainya, anak angkat tu dia tahu dia punya perkembangan dia. Perkembangan pendidikan dia, perkembangan akhlak dia kat sekolah macam mana semua kan. So itu semua very smart In fact, mereka cerita kepada kami tahun ni mereka dah ambil ISO certification untuk filing system di Gaza. Kita orang macam pelik lah, kenapa korang nak ISO kat Gaza ni, buat apa kan? Buat apa susah-susah, bagi je lah, orang bagi duit bagi je lah makan kan. So dia kata kalau kami tidak uruskan begini masa kami sedang perang ni, nanti masa kami aman pun kami tak urus juga. So they are prepared. They are prepared untuk mentadbir Palestin sebenarnya. Kalau tengok nama-nama ni semua PhD ni semua. Yang hujung tu Dr. Mahmud, ini saya tak ingat nama dia. Tu semua dia dah kawan ni. Okey. Saya dimaklumkan Palestin ni is the highest PhD holder per capita. Per capita. Rakyatnya ada about 6 million di dalam dan di luar Palestin. Dalam PhD yang tinggi lah. Okay, kemudian kami diminta untuk sampaikan bantuan. Dia every month monthly punya bantuan untuk anak yatim dan orang miskin. So kami diminta untuk sampaikan bantuan. Mostly adalah mereka ni ada mak. Mostly ada mak. Ada seorang dulu lah yang tak ada mak dan ayah. So ini kami sampaikan. Okay, anak mereka lah, comel-comel semua. Supaya dia tahu orang itu. Okay. Masa itu kami sampaikan, selain daripada duit, kami sampaikanlah ni ada pensel ni ada tulis Malaysia kan, benda yang kecil kan. And then mereka sediakan this soft toys. So salah seorang daripada budak lelaki yang ni dia kita boleh bagi je kan. So kita bagilah Arab tadi tu. Macam anak ni kan. Dia duduk di situ, dia tak puas hati sebenarnya. Dia duduk di situ. Macam mana dia tunggu. Okay, dia tunggu sampai semua dah dapat. Kemudian dia nampak ada harimau.
Ada tanya, boleh tak ditukar dengan harimau tu? Kalau kat Malaysia dah ambil je kan. Anak-anak kita ambil je. Apa ni tak nak ni. Oh, tak nak kan. Very polite. Itu yang saya kagum lah. Dan kalau tengok macam ni, insyaAllah masa depan yang cerah. Orang-orang yang macam ni kan. Okay. Okay, kemudian Dr. Selamat menyampaikan pesanan daripada anak saudara dia. Dia anak saudara beliau berumur 7 tahun. Sekolah dah ada 1 kan. So Dr. Selamat ni aktivis lah asal Syarif, dan saya dah bagi pengisian bagi sharing tentang Palestin dan sebagainya. So anak saudara dia pernah dengar sekali dan dia berazam nak bagi sumbangan pada Palestin. So what she did, what she did, dia buat tabung sendiri. Tabung tu ada kertas ni, dia buat dia di Palestin, dia bantu tabung tu semua kan. So duit lebih daripada sekolah dia masukkan sikit lah. So about 6 months dia kumpul. Kemudian bila dia dengar bapak saudara dia nak pergi ke Gaza, dia kata nak bagi sendiri, nak sampaikan duit dia sendiri ke Gaza. But dia bagi kepada Dr. Selamat melalui mak dia. So mak dia pun datang, Dr. Selamat bagilah. So Dr. Selamat kata, kenapa budak ni tak tahu sendiri? Rupanya bila dia tanya kepada budak tu, dia kata dia malu. Sebab dalam tu RM18 je dia cakap. Sikit sangat nak bagi kepada orang Gaza. Biasa dia malu, so dia minta mak dia tu sampaikan. RM18 about 4 euros kan. So pada dia macam malulah pada saya bila dengar cerita ni, saya lagi malu. Apa benda yang kita telah bagikan kan. Okay, ni just okay. Kemudian kami teruskan lawatan ke kilang roti ladang lembu dan projek aquaculture yang diuruskan oleh IXG tadi. Ini singgah di salah satu supermarket yang IXG modalkan untuk orang sana lah, uruskan supermarket. Okay. Perasan tak apa pun? Belum perasan lagi ya? Okay. So, di kat sini ada satu iklan. Iklan Cook Smalizi. Nama roti yang kita buat tu, nama dia roti Malaysia. Dekat Malaysia kita panggil roti Arab kan? Dekat sana dia panggil roti Malaysia. Rupanya terkenal roti Malaysia dekat sana. So dia orang bila jumpa orang-orang Malaysia, kalau jumpa ni Malaysia, dia memang nama-nama kita semua alhamdulillah sudah sampai di sana. Baru kemudian kami sampaikan. So harga dia ni 7 shekel. Di sana pakai mata wang Israel, new shekel panggil. Lebih kurang 2,5 shekel 1 pound. Lebih kurang lah, saya tak ingat exactly. Sebab kilang tadi tu, kilang roti persahabatan Malaysia Palestin. Nanti kita tengok kilang dia. So because roti ni murah sikit. Kalau roti biasa 10 shekel, yang ni 7 shekel je. So roti yang Malaysia murah. Jangan tahu tu lah. So, kalau nak cari roti murah kat sana, beli roti Malaysia. Okay, kemudian kami singgah di cheese punya factory. Ni pakcik ni pakar buat cheese. Dia turn susu into cheese in 4 hours dia punya macam tahu macam buat tahu. Kami try memang tu dia tekan lah. Belum boleh lah. Apa beza rasa dia? Ada kata. Masa lah. Mungkin saya kot tak minat cheese lah. Mungkin dekat sini yang okay. Kemudian kami ke ladang lembu. Buat masa ni ladang lembu ni ada 70 cow, 70 ekor lembu. Yang besar-besar lembu ni, kalau kita bayangkan lembu apa? Korban dekat Malaysia kan. Kalau lembu korban selalu kecil-kecil kan. Lembu ni mungkin 4-5 kali lebih besar daripada lembu korban dekat Malaysia. Besar, tinggi. Dia punya badan tu saya ingat tinggi ni kot. Tinggi saya ni lah. Badan dia. Amazingly, dan ini insyaAllah merupakan barakah daripada Allah lah. Lembu ni, selalunya lembu kat tempat lain susu dia dipam 2 hari sekali. Tapi lembu di sini dipam 2 kali sehari. Dan ada pernah mencapai sampai 70 liters untuk satu ekor lembu. 70 liter sehari. Pernah mencapai 70 liter. Rekod lah. 70 liter banyak mana
Banyak. Banyak. Boleh tak? Tak tahu. Kami tanya lah pada yang orang yang jaga ladang ni kan. Korang bagi makan apa? What did you feed them? Sampai dia orang jadi macam ni kan. Kami bagi makan apa yang ada lah. Sikit je makanan dia sebab makanan kita ni import kan. Sikit dia bagi makan. Tapi alhamdulillah, barakah Allah. Kemudian di sana mereka lembu-lembu ni pula apa? Ni lembu jantan. Dia dah start daripada hasil daripada lembu tu cuba untuk buat kambing. Secara biasanya makanan dekat sana memang vegetarian lah. Jenis daging, kambing, lembu semua memang jarang sangat sebab it's a luxury. Kalau korang sana kan, dia dah start untuk buat kambing. Okey, ladang lembu ni dibuat di satu kampung yang berdekatan dengan sempadan. Kami boleh nampak sempadan daripada ladang lembu tu. So ladang lembu ni dibom masa tahun 2008 tu, antara yang paling awal kena bom. Dan kampung ni semua orang dah kosong kan. So mereka buat balik ladang lembu tu di situ untuk mengajak orang pindah balik ke kampung tu. Dan most of the orang kampung itu maknanya ada terlibat sedikit sebanyak lah dengan ladang lembu ni. Okey, kemudian kami ke kilang roti tadi yang Nation Palestinian Friendship Bakery Palestine Nation Friendship Bakery dibuka pada tahun 2010 Okey. Bakery kan, bakery. Cantik lah. Okay. Ini kilang roti pertama di Gaza yang fully automatic. Masukkan air dengan tepung dengan beberapa ramuan khusus. Di hujung ni tadi benda tu. So dia pusing lah, naik atas semua, pusing atas semua lah. Tak besar sangat pun dia punya kilang tu. Maybe besar satu kedai yang kecil lah. Kalau kat Malaysia tu mungkin separuh daripada kedai kan. Kecil je. Ni dia punya mesin lah, fully automatic. So kita orang pun tanya, kat mana korang dapat mesin ni? Dia kata kat mana lagi. Israel lah. Tak cakap Melayu. Dia have to buy from Israel. Semua benda daripada Israel kan. Kalau kita kan, kita berkeras untuk boykot barang-barang daripada Israel, daripada Amerika. Dia orang tak ada pilihan. Memang semua dari Israel. Kalau tak makan ada orang kan, tak hidup lah. Okay. Itu kita ada punya ni, conveyor belt dia. Okay. Dia ada backup generator di sana. Alright, kemudian kami pergi ke roti, aquaculture punya projek. Ikan dia nampak macam ikan tilapia merah. Tilapia dia macam merah. Tengok. Jadi lebih kurang 8 pond. Okey, projek ni agak high tech sebenarnya. Projek ni dibuat di tepi laut. So air dalam ni adalah air daripada dasar laut, bukan air laut, air ground water tapi daripada laut. So dia less dia punya salt content. Jadi ada 8 kolam. So ikan tu dia ada breed dalam satu kolam, kemudian dia dipindahkan. So kemasinan air tu dikurangkan supaya lebih segar lah, ikan tu lebih tahan lama dan sebagainya. Dan alhamdulillah rasanya sedap. Dan ni kami makan lah. Ni dia punya bawah ni lah, bawah deck canopy tu. Dia punya tu. Okey, kenapa ternak ikan air masin di tepi laut? Kenapa tak buat dekat dalam laut ke, atau apa susah kan? Cari je lah ikan kat laut kan. Kau sana Nak jawab apa? Benar? Laut tu Israel punya kawasan. Israel benarkan fisherman daripada Palestin untuk pergi hanya 2 km saja daripada pantai tu. 2 km dapat ikan apa? Ikan puyuh. Tak ada lah, tak ada kan. More than 2 km itu ada tu. Ni ada
ada lampu daripada kapal perang Israel. Malam-malam kita nampak lah. Ada, dia orang ada di kat sana. So dekat sikit je kan tembak lah. Dan tepi laut ni. Dan mereka antara pekerjaan tradisi sebenarnya adalah nelayan. Tepi laut kan. 40 km sebab pantai. So memang asalnya nelayan. Tapi macam tu lah. Sekarang ni tak boleh nak berpenghasilan sangat. Tangkap ikan daun layan. Okey, kemudian kami singgah di rumah keluarga miskin. Okey, ini lorong-lorong ni lorong-lorong pemandangan biasalah. Dekat sana mungkin kalau siapa yang dah biasa pergi ke Mesir ke apa mungkinlah tak nampak macam ni sangat kan. Tapi banyak rumah-rumah yang damage dan tidak boleh dibaiki. Dan antara benda yang dilarang untuk bawa masuk ke dalam Gaza adalah konkrit. Simen tak boleh bawa masuk. So dia dah bom-bom tu hancurkan semua, tak boleh nak bawa balik pasal simen tak ada kan. Alhamdulillah. Electricity dengan phone. Ada communication ada, electricity ada, tapi macam tu lah. Kadang-kadang kalau Israel rasa nak matikan, dia matikan. So electricity biasanya about 6 hours a day. 6 to 12 hours a day saja dia on. You have to pay lah to Israel kan. And then phone line pun dia Israel punya company, tapi apa dia macam di Gaza tu dia orang sewa lah, dia orang sewa phone line company macam kat sini lah, apa company yang sewa daripada BT dan sebagainya kan. So they sell as kalau phone kami tu jawal kan. Dia tumpang line Israel lah. Television ada. Mostly pakai satellite lah. Dia pakai satellite dulu. Generator lah. Itu yang tadi tu. Dekat kilang tadi kan ada generator kan? Ada cerita ya? Ada cerita tu. Generator tu sendiri ke? Atau kena beli dari Israel? Kena beli Israel lah. Tak ada, dia tak boleh bawa. Ataupun mungkin kalau yang mana yang setuju daripada Mesir, setuju lah kan? Tapi kalau nak beli yang secara open market, kena melalui Israel lah. Sekarang ni masalah yang mesti kita ada juga adalah minyak kan. Kalau ada generator tak ada minyak, tak boleh jalan juga. Sekarang ni shortage of minyak Kalau right now shortage of minyak baru ni dikabarkan. Okey. So ni nak mereka ni rumah, salah satu rumah yang kami pergi singgah. Ini pemandangan biasa dalam rumah-rumah orang miskin. Mereka ada kedai. Kedai ni macam possession lah yang ada. Kedai ni juga apa namanya tu kenderaan kan. Kedai ni lah yang buat kerja tarik. Dia ni ada sebahagian tu scrap metal punya collector dan sebagainya kan. So kedai lah yang ni rumah mereka very cold. Masa yang kami pergi ni sebenarnya about 15 degree macam tu, musim sejuk So rumah dia memang dah ada heating. Nak sampai ke rumah, bila hujan je air naik. Yang lagi sedihnya sebenarnya rumah dia orang lebih rendah daripada tempat ni yang kami pijak ni. Ada rumah yang sebelah kanan ni, dia lebih rendah daripada ni. Kalau air naik lagi sikit masuk rumah dia orang, tak ada tidur semua. So every time hujan dia tak boleh masalah rumah ni. Rendah ni dia punya dapur ni. Dia punya mana? Ni dia punya tanduri ni. Tempat bakar-bakar dia. Mana dia ni? Di dapur dia, sebelah sini benda air dia. Dia ada 2 bilik. Satu bilik sini, satu bilik sini. So anak dia ada 10. 2 rumah yang kami pergi, satu rumah anak 12, satu rumah anak 10. Yang dalam bunyi belakang tu apa bunyi? Yang dalam bunyi Belakang tu. saya pun tak tanya pula. Tak sure. Mungkin agaknya barang-barang yang ada butik tu lah. Sebagainya. Allah malam. Kan painting ke? Pasir. Mungkin juga sandbag. Mungkin sandbag untuk flood prevention kan. Maybe ya. Tak tertanya lah yang tu. Rumah dia asalnya rumah dia proper. Tapi bila kena bom 2008 tu, lepas tu tak boleh buat apa-apa lah. And then kerja pula lepas start daripada situ tak ada kerja kan. So nak repair rumah pun tak ada. So mereka ni mengharapkan bantuan-bantuan yang diberi ni lah. Boleh apa ni? Bantuan-bantuan dari sini. Bayangkan rumah kita kalau tak ada double glazing pun kita bising kan.
Rumah dia tak double glazing pun kita bising sejuk kan. Ni bukan double glazing lagi. Ada lubang besar tu. So tidur macam tu kan. Dia apa, elektrik pun macam ni kan. Very sometimes kadang-kadang wire berselirat, bahaya betul kan. Fire hazard dan sebagainya. Okay, ni antara pemilik rumah orang miskin ni. Kami interview sikit. Anak-anak Itulah dia cakap. Dia kata bawa balik seorang. Okay. Setakat ni tak ada sebab susah dia nak keluar pun susah sebenarnya. Unless kalau dapat special permission daripada Mesir kan, atau sudut kan. Tapi I think apa in terms of that mereka sendiri cuba untuk maknanya nak duduk di sana lah. They want to stay there, they are proud to be Palestinian and they want to membangunkan maknanya di sana. So I think saya tak pernah dengar sebenarnya ada program yang macam tu. Bro, yang tadi buat PhD tu kan, yang high population ada PhD, dia buat kat mana? Nanti kita tengok. Ada satu Islamic University of Gaza ni kita tengok. Okay, saya cepat-cepat Sampai pukul berapa boleh ni? Tanya MC lah. Tanya MC. Okey, insyaAllah kita cepat-cepat. Okey, kemudian kami pergi ke tempat. Saya tak cepat dan setiap ni. Ini kami pergi ke hospital pakar kanak-kanak Dr. Aziz Santisi, specialist children hospital. Dr. Aziz Santisi, kalau siapa yang kenal, Syahid Dr. Aziz Santisi merupakan ketua Hamas sebelum ini. Beliau menjadi ketua pada Hamas selepas Syekh Ahmad Yassin dibunuh. Kemudian beliau menjadi ketua for about 1 month, lebih kurang 1 bulan. Kemudian beliau juga ditembak dengan roket dan beliau syahid. Beliau merupakan doktor pakar kanak-kanak. So hospital ni dinamakan seperti nama beliau lah. So we went there untuk buka salah satu benda yang kami bawa masa projek Asal Sharif tu, funded by Malaysian, adalah projek bilik mainan, playroom, ada library dan playroom untuk terminally ill children. We were told, I'm not sure dari segi fakta ya, but we were told that there is high level of cancer punya di kalangan kanak-kanak. Ada yang conspiracy theories yang mengatakan the water is being poisoned. The water is being poisoned sebab dia orang tengok agak tinggi peratusan kanak-kanak yang kena kanser. Macam-macam jenis kanser lah. Dahsyat ni. So dahsyat juga lah. Long term punya tu kan. Okey, ni kami buka apa ya? Ni semua ni cancer patients tau, anak-anak ni. Kecil. I'm not sure dia punya spesifik ni, but I think in general cancer punya ni lah. Okay, tinggal gambar lagi ya. And then we went to Islamic University of Gaza untuk melihat projek lab yang disupport oleh Malaysia, about $50,000 US dollar. Dulu kita dah bagi tahun 2009. Ni dia tak tahulah perasan ke tak, ni Israel tembak lab je. Ni bangunan lain. Dia lab yang dia renungkan, engineering lab. So lab ni sebenarnya dah 2 kali. Ni first time dia ditembak, kemudian alhamdulillah rakyat Malaysia berjaya bantu untuk bina balik $50,000 US dollar. Tapi lepas daripada itu ditembak sekali lagi. Ditembak sekali lagi. Sekarang ni dalam pembinaan lah. Ini Islamic University of Gaza. Itulah rasa macam ni betul ke Gaza ni? Cantik daripada UAE lagi. Jumpa dengan presiden ni. Presiden ini Dr. Kamal Lain. Anak beliau
saya kenal, dia ada di Cardiff mana tu. Itu nama mata ni jabat ni lah, jabat presiden dia. So very nice campus universiti, dan universiti ni sudah 30 tahun ada, dan ni antara tempat yang banyak produce PhD lah. Walau bagaimanapun sebenarnya kebanyakan daripada PhD holders mereka sebenarnya ada di luar. Di luar. Mostly di di western countries lah, sebab dia orang ada maybe agaknya banyak beasiswa pun untuk dia orang kan. In fact salah seorang yang saya jumpa tu PhD tu dia buat di Manchester, seorang lagi tu buat PhD di London. So banyak yang keluar. Di Malaysia pun ramai juga PhD di UIA terutama kan. Ni lab yang kita sedang bangunkan kembali, baru nak start balik pembinaan. Kenapa dia selalu kita tembak lab? Sebab tak bagi benda senjata. Okey, ini dia punya dewan apa? Convocation dia. Lama lah. Universiti ni dah 30 tahun. Dewan convocation dia canggih lah. Besar ni. Okey, maju dah. Kemudian kami sempat sampaikan bantuan untuk student yang tak boleh nak sambung belajar sebab tak ada duit. So this is a private university. They have to pay. They have to pay about $1,500 US dollar satu semester. They have to pay lah. Dia orang mana ada duit kan? So mereka mengharapkan beasiswa-beasiswa daripada luar. Universiti ni sendiri, kenapa universiti ni boleh membangun dengan cantik, hebat? What they did is mereka ada twin partners dengan a few universities around the world. So dia bukan twinning program, tapi dia macam partnership. So every time mereka mungkin contohnya macam ni, fakulti engineering dia twinning dengan universiti dekat Germany. So this German university will help this faculty kalau dia orang kena serang ke hancur apa, that university will bantu untuk bina balik. So very smart. Sebab tu kita tengok dia punya bangunan dia mewah lah. Kalau di Gaza ni kira mewah lah kan. Dan cantik lah. Okay. Ada beberapa lagi universiti lain, Gaza University, kemudian ada beberapa 3 atau 4 lah universiti lain. Ada rasanya? Tak ada. One thing yang kami tengok adalah the government has no money at all. Sebab dia tak ada orang bayar tax. 80% tak ada kerja kan. Yang kerja pun tidaklah kaya, siapa nak bayar tax? So the government has no money. They cannot run the municipality punya job. Benda-benda simple je. Kutip sampah, siapa nak kutip? Sebab tak ada orang nak bayar kan. So masa kami pergi tu, they ask to macam dia minta pada orang Malaysia macam cuba linkkan bandar-bandar ni dengan bandar-bandar di Malaysia. Contohnya nak beli truk sampah kan, benda pelupusan sampah ni kan, tempat tu kecil, orang ramai. So itu masalah lah. Masalah yang sebenarnya very bad juga lah. Tengok sampah memang tak ada siapa nak kutip kan. Okay, benda ni ditemu ramah oleh stesen TV milik universiti ni, TV Alkitab. Okay, ini sampaikan dulu tadi. Kita sponsor about 15 people lah for one semester. Ini yang macam on the spot punya sponsorship. Ni bersama dengan apa ni? Diorang universiti ni ada TV station. TV station ni dia satellite punya uplink lah. Dia jual dia program ke Middle East, ke Arab Saudi countries kan. Sempat ditemu ramah oleh TV Alkitab tu. Ada program tentang pelibatan Malaysia dan Palestin. This brother Muhammad Hazim nama dia. He has 2 degrees. Yang pertama, dia ada degree in electrical engineering, electronic engineering. Kemudian dia buat degree in law. Kemudian dia became broadcaster. So itulah, they can collect degree dan apa kan, tapi kerja tak banyak banyak kerja kan. Ini bidang ni. Okay. Alhamdulillah saya sempat sampaikan sumbangan about slightly more than $2,000 US dollar hasil kutipan 3 hari sebelum saya pergi
Saya pergi pun pengesahan boleh pergi itu daripada kerajaan Egypt agak lambat, Egypt baru tahu. Sempat tiket dan sempat wal-walkan sikit lah, baru tahu yang saya pergi. Alhamdulillah student-student kita kualitas sikit. Banyak tu yang saya boleh sampaikan lah. Ini saya sampaikan kepada Multaqa Ar-Rahmah, persatuan dia, persatuan wanita yang banyak buat program-program kewanitaan dan membangunkan wanita di sana. Kami sempat pergi ke satu program yang dia buat National Science Quiz. Dia buat ada banyak peringkat lah, 40 round, ada 40 round. Sepanjang tu National Science Quiz, dan masa tu mereka minta kami bagikan soalan sains kepada student-student perempuan. So dia nak membangunkan wanita dekat sana lah. Secara puratanya, bukan semua. Kebanyakan wanita Arab dia tidak ke depan sangat kan. Tapi di Palestin lain sikit. Mereka agak ke depan dan maknanya dari segi pendidikan semua tidak terhalang lah. Ini kami sempat pergi ke satu klinik yang disponsor oleh rakyat Malaysia juga. Ini klinik mata. Dia ada few departments lah. So mata, ENT, dentist. So these are free clinics yang sponsored by Malaysia. Ini dia punya ubat dia. So, ubat dia pun macam biasa lah. Dia daripada Israel. Bahasa apa tu? Tak banyak ubat dia orang ni yang kata ubat ni kalau sepatutnya farmasi 3 atau 4 kali ganda lebih besar daripada ni lah. This is all they have. Yang ni kena perlu bantuan urusan ubat dan sebagainya kan. Kos ni. Ni tulisan bahasa apa tu? Okey, kemudian ni dah dekat hari-hari akhir kami sempat pergi ke satu markas yang di-run by the woman punya organisation. Alhamdulillah mereka menghasilkan bukan mereka sajalah, maksudnya seluruh Gaza tu menghasilkan 10,000 hafiz Quran yang baru setiap bulan. Setiap bulan dia menghasilkan 10,000 hafiz Quran yang baru. Very good. Mana-mana kami pergi singgah solat masjid, mesti ada grup tengah hafal Quran. Mesti ada. Budak-budak lah. Dan kami ada sekali 2 kali disuruh untuk kami test budak-budak ni. Kita pun tak hafal lagi. Alhamdulillah, setakat ni macam buka dia Quran, baca suruh dia sambung, dia boleh sambung. Ya. Alhamdulillah. Okey. So ini catatan pengalaman dan kemudian kita berkongsi sikit apa benda yang kita boleh belajar daripada orang di Gaza. Okey, sebelum tu saya buka pada soalan jawab dulu lah kalau ada apa-apa nak tanya tentang keadaan di Gaza. Yes. Ada abang kata dekat universiti Nepal tu kena bina balik, tapi barang-barang macam simen, konkrit atau semua tu kan kena ban, dia bawa masuk. So dia bagi tu dia. Itu yang seluduk tu? Seluduk. Itu seluduk lah. Maknanya simen bawa daripada Mesir. Seluduk. Dia bila seluduk ni jadi mahal lah. Sebab dia ada orang tengah dia kan. Dia ada sindiket dia lah. Maksudnya seluduk ni kan. So you have to pay. Jadi benda tu ada tapi mahal. Very costly. In fact, interesting ni kami ada jumpa satu orang yang menerima bantuan daripada ASJ. Dia menerima bantuan khairat lah. Sebab dia tangan dia tak boleh guna. Tangan dia tak boleh guna, dia tak boleh nak kerja kan. Nanti kita tanya kenapa tangan dia tak boleh guna. Sebab cara dia orang cerita tu tangan tak boleh guna. Macam pelik kan. Kenapa tangan tak boleh guna. Dia kata tangan dia muscle dia torn off. Dia, kenapa? Kena gigit dengan monyet. Dia kata, dari mana ada monyet dekat Gaza? Itu dah seluduk daripada Mesir.